Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak tuan-tuan sekalian, hari ini kita akan menyambung pembelajaran berkaitan tentang subjek RBT, iaitu subjek pertama yang kamu dapat pelajari untuk tahun 4. Okey, baik. Untuk subjek RBT ataupun reka bentuk dan juga teknologi, kita akan ada beberapa tajuk yang akan kita pelajari. Yang pertama sekali, kita akan belajar tentang keselamatan bengkel, pengenalan kepada reka bentuk, kepada teknologi, reka bentuk pembungkusan, reka bentuk makanan dan juga reka bentuk pengatur caraan. Baik, untuk tajuk kali ini kita akan membicarakan tentang keselamatan bengkel. Okey, baik. Untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi merujuk kepada berkaitan tentang sesuatu yang kita ingin reka ataupun design. Reka bentuk dalam bahasa Inggeris membawa erti design. So kita pernah dengar lah perkataan design ni, supaya kita nak belajar macam mana nak design. Okey, adapun kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kena percaya dan yakin Allah adalah sebaik-baik pereka bentuk. Allah adalah sebaik-baik designer. Allah cipta manusia, Allah cipta dunia, Allah cipta alam semesta, Allah cipta bumi dan sebagainya. Baik, untuk tajuk yang pertama kita akan cerita tentang keselamatan bengkel. Nanti dekat sekolah, setiap sekolah dalam mata pelajaran ini akan ada satu bengkel khas untuk aktiviti reka bentuk dan teknologi. Okey, bila kita sebut tentang keselamatan bengkel, pastilah kita akan menceritakan tentang peraturan-peraturan keselamatan. Peraturan keselamatan yang kita akan pelajari adalah peraturan keselamatan bengkel. Apa yang kita patut buat? Yang pertama, antaranya mesti patuhi semua tanda keselamatan dalam bengkel. Dalam bengkel ada banyak tanda keselamatan. Nanti kita akan belajar simbol-simbol yang ada dalam bengkel. Yang kedua, kena buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Dan yang ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Dan seterusnya, meletakkan beg di tempat yang disediakan. Gunakan alat dan bahan setelah mendapatkan kebenaran guru. Patuhi arahan dan maklumat daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Ini penting. Semua peraturan ni kalau kita tak patuhi, maka pastinya lah akan ada berlaku perkara yang tidak baik terhadap kamu semua. Antaranya yang pertama sekali, akan dimarahi oleh guru anda. Dan seterusnya akan menyebabkan banyak perkara yang tak baik. Kemalangan, kebakaran, kecederaan dan sebagainya. Okey, baik. Yang seterusnya kita akan pelajari tentang peraturan keselamatan diri. Okey, antaranya yang pertama untuk lelaki dan juga perempuan sama, kena pakai kasut. Kasut sarung, kasut sekolah Tak boleh pakai slipper. Ni sebenarnya bukan bengkel sekolah je. Bengkel mana-mana bengkel pun ada. Bengkel perabot ke, bengkel kereta ke, bengkel kilang ke, tak boleh pakai slipper. Sebab apa? Nak jaga keselamatan diri sendiri. Okey, kalau yang perempuan, contoh dia tak pakai tudung. Untuk yang non-Muslim, kena ikat rambut yang panjang. Okey, kalau yang perempuan yang pakai tudung, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Ni kalau ada apron lah dekat bengkel tersebut. Okey, baik. Okay, boleh tengok sini antara peraturan keselamatan bengkel. Banyak ni, Ustaz sebut beberapa je lah. Nanti awak boleh baca sendiri. Yang pertama, peraturan keselamatan alatan pula. Antaranya adalah kena bertanya dan minta tunjuk ajar agar tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Tak bolehlah suka-suka untuk guna sendiri. Takut nanti awak tak pandai. Bila salah guna akan menyebabkan kecederaan. Contoh, dia tanya, Cikgu, ni untuk apa Dia pegang tukul. Dia tak tanya cikgu lah, dia tanya kawan dia. Kawan dia tu pun tak tahu. Jadi dia gunakan tukul tu untuk aktiviti ataupun membuat projek yang
salah. Jadi tak boleh. Apa akan jadi? Biasanya akan berlaku kecederaan lah. Tak boleh. Sebab tu kena tanya dulu. Yang seterusnya macam biasa, kena hati-hati semasa gunakan alatan. Tak boleh suka-suka, kuat-kuat dan sebagainya. Sebab tu kena tahu kaedah menggunakan alatan yang ada dekat bengkel. Gergaji ke, pemutar skru ke, pahat, tukul dan sebagainya. Okey, baik. Dan seterusnya, ini paling penting, dilarang main dan bergurau semasa menggunakan alatan. Dia tak pernah jumpa gergaji. Kawan ni, si Abu ni pegang gergaji, yang si Ali ni pegang pemutar skru. Dia pun main. Jadi apa jadi? Biasanya benda tu, alatan yang dimainkan tu adalah alatan yang ada apa? Ada bahagian yang tajam. Jadi sangat bahaya. Okey. Bukan di bengkel saja, kamu di dapur ke dan sebagainya, alatan-alatan seperti itu bukan digunakan untuk main. Dan yang seterusnya, peraturan keselamatan bahan. Bahan ni apa? Bahan projek lah. Kalau ada kayu, kalau ada besi, kalau ada plastik dan sebagainya, apa peraturan yang patut kita patuhi? Yang patut kita patuhi adalah macam biasa, kena tanya guru cara guna bahan yang betul. Boleh? Kalau tidak, nanti barang tu rosak kalau kita memandai-mandai. Kan betul? Okey, yang seterusnya, Ustaz baca yang perlu je lah. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Hemah dan cermat, kena hati-hati. Kalau contoh kita guna bahan plastik yang agak rapuh, takkan kita nak campak-campak, nak letak-letak macam tu je, letak kat bawah. Jadi apa jadi? Boleh rosak. Bila rosak, projek tak dapat disiapkan dengan sempurna. Nanti menangis, sedih. Tak boleh. Kita sendiri yang bertanggungjawab terhadap apa yang kita pegang. Okay, baik. Yang seterusnya, kena faham simbol dan tanda keselamatan. Jom kita sama-sama tengok. Okey, simbol dan tanda keselamatan yang akan kita belajar ada 1, 2, 3, 4, 5 warna. Warna merah membawa maksud larangan ataupun pemadam api. Warna kuning is about perhatian, amaran, waspada ataupun potensi bahaya. Yang hijau adalah zon aman, pertolongan pertama. Yang biru wajib dipatuhi, dan yang putih informasi umum. Ke-5 warna ni adalah 5 warna yang sangat selalu ada dalam bengkel. Mana-mana bengkel pun, kalau ada ibu dan ayah awak kerja kilang dan sebagainya, dekat kilang pun banyak warna-warna macam ni khusus yang kita perlu tahu. Warna ni biasanya ada pada simbol dan sebagainya. Okay, baik, jom tengok simbol dan tanda keselamatan yang awak akan pelajari. Okey, jom kita tengok. Biasa kita nampak ni simbol ni kat mana? Kat kilang, kadang dekat apartmen, dekat shopping mall pun kita ada jumpa. Utamakan keselamatan, tempat berkumpul, kawasan berkumpul bila berlaku kecemasan. Kecemasan apa? Biasanya kecemasan kebakaran lah. Setiap tempat tu dia ada tempat khusus untuk berkumpul. Laluan kecemasan, lantai licin, alat pemadam api, bahan mudah bakar, kawasan larangan merokok pun ada. Okay, bahkan ada satu tempat tu dia khususkan tempat untuk merokok. Bukan kita nak galakkan aktiviti merokok, tapi untuk nak khususkan perokok-perokok ni tak boleh merokok pada tempat-tempat tertentu. Okey, baik. Okey, yang seterusnya, ni contoh apabila berlaku kemalangan. Dan juga tengok muka surat sebelah tu adalah arah laluan dalam bengkel yang kita akan pelajari dalam kelas yang akan datang. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama kita menjaga keselamatan diri kita ketika berada dalam bengkel. Patuhi keselamatan yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.